Dewan Perdagangan Melayu Malaysia, Dewan Melayu bersama-sama dengan rakan-rakan yang hadir pada hari ini menggesa kerajaan pimpinan Perdana Menteri YAB Datuk Seri Ismail Sabri untuk memerangi rasuah secara besar-besaran hingga ke akar bumi. Laporan Transparency International melaporkan dalam indeks rasuah antarabangsa Malaysia berada kedudukan 57 pada tahun lalu berbanding kedudukan 51 tahun sebelumnya. Kedudukan terburuk 62 dan terbaik 23 pada 1985. Kita harus akui bahawa apa jua dasar pelan tindakan atau hala tuju pembangunan ekonomi, negara tidak akan berjaya mencapai sasarannya selagi mana jenah rasuah ini tidak dibendung. Dalam tempoh 10 tahun antara 2005 hingga 2014, negara telah kehilangan hampir 2 trilion ringgit daripada aliran wang yang telah tidak sah. Kita percaya angka ini sudah semakin bertambah sekarang. Perlakuan rasuah dalam pecahan amanah pastinya telah menyumbang kepada peningkatan ketidaksamaan pendapatan, kekayaan dan peluang. Hakikatnya, kenaikan kos harga hidup pada hari ini juga disumbangkan oleh amalan rasuah di setiap peringkat rantaian perolehan kerajaan, daripada kuasa politik, penguatkuasaan, perlesenan, proses tender dan sebur harga, sehinggalah kepada isu logistik dan tuntutan bayaran. 63.3% aduan rasuah melibatkan sektor awam. Justru anjuran ratusan bilion ringgit yang diperuntukkan dalam perolehan kerajaan yang sepatutnya menjana infrastruktur dan perkhidmatan yang lebih baik, sebahagiannya akan masuk ke poket rasuah dan tidak akan sampai kepada rakyat. Budaya rasuah ini telah menjadi amalan normal di negara kita. Syarikat-syarikat bumi putera yang membina tender-tender kerajaan perlu menyediakan peruntukan khusus yang tidak boleh disiar bagi meningkatkan peluang mereka memenangi tender. Ada yang bergadai, melobi sedangkan projek masih belum ditawarkan. Dengan margin keuntungan purata sehingga sekitar 5 hingga 15% saja, majikan terpaksa mengorbankan lagi keuntungan bagi melicinkan bagi projek yang dijalankan. Banyak aduan yang diterima mendakwa adanya tindakan sabotaj untuk sengaja menyusahkan kontraktor, menawarkan solusi dengan rasuah dan menggula-gulakan kontraktor dengan variation order, kononnya untuk menaikkan kembali keuntungan syarikat. Tanpa disedari, amalan-amalan yang sudah membarah selama berpuluh tahun ini juga memberi kesan langsung kepada kadar gaji pekerja di negara kita yang amat rendah. Tanpa bonus dan kenaikan gaji setimpal, pekerja tidak ada peluang untuk menabung dan membeli rumah. Dengan margin keuntungan yang rendah, majikan lebih suka membebankan pekerja sedia ada dengan tugasan-tugasan tambahan tanpa memberikan manfaat kepada pekerja seperti perlindungan insurans dan perubatan, allowance tambahan dan lain-lain. Tidak ada penambahbaikan di pejabat untuk memberikan keselesaan dan tidak ada program-program latihan untuk menambahkan kompetisi pekerja. Pada hari ini, 64% sumbangan bumi putera kepada KDNK negara datang daripada gaji dan hanya 25% daripada perniagaan. Apabila rasuah berleluasa dan tidak dikawal, sumbangan kepada KDNK juga sudah tentu akan terjejas teruk. Rasuah juga akan menggugat keselamatan negara. Malaysia melaporkan mengalami kerugian 6 bilion ringgit tahun lalu kesan daripada aktiviti rentas sepadan yang haram. Dengan kemerosotan penguasaan, lebih-lebih lagi dalam situasi ini di mana kawalan sepadan sering dikaitkan dengan tahap integriti yang lemah di kalangan pegawai, jenayah rentas sepadan seperti terorisme dan jenayah terancang menjadi berleluasa sekaligus mengancam keselamatan nasional serta kedaulatan negara. Sebagai langkah keharapan, Dewan Melayu menggesa agar Pelan Anti Rasuah Nasional NACP yang telah dirangka dengan begitu komprehensif oleh GIACC, Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Malaysia dapat dikuatkuasakan serta-merta. NACP sudah mencadangkan beberapa tindakan proaktif bagi membendung gejala rasuah politik wang dan antaranya ialah yang pertama, peruntukan baru dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berkaitan kesalahan oleh syarikat atau individu dalam penjualan tender kerajaan kepada pihak-pihak lain.
Kedua, mewajibkan mana-mana individu yang mendapat faedah daripada penjualan projek dan tender untuk mendedahkan pemilikan beneficiarinya. Ketiga, memperluaskan penempatan pegawai integriti bertauliah di semua badan berkanun, syarikat milik kerajaan dan syarikat terhad dengan jaminan yang ditubuhkan oleh kerajaan. Keempat, mencadangkan anti-bribery management system ISO 37001 sebagai syarat ke atas syarikat milik kerajaan, syarikat terhad dengan jaminan dan sektor swasta untuk membina kontrak kerajaan. Seterusnya, memperuntukkan hukuman penjara minimum 14 hari kepada Akta 694 yang dilihat tidak kuat. Ketulusan dengan pengisytiharan aset dan dasar pengusaha hadiah oleh ahli pentadbiran termasuk Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Pengenalan peruntukan salah laku penyewa awam, penumbuhan eksekusi bebas dalam pengurusan aset yang dirampas dan dilucut hak, garis panduan yang betul mengenai pelobi, dan penandaan kuasa antara menteri dan ketua setiausaha. YB Perdana Menteri barangkali perlu mengambil contoh ketegasan dan keberanian langkah-langkah sejawat beliau di dalam ASEAN dan Asia dalam memerangi jenayah rasuah dan penyalahgunaan dadah secara mutlak. Singapura sebagai contoh kekal antara 5 negara terbaik dunia dalam membenteras rasuah sejak sekian lama, dan ia telah memberi kesan baik kepada kemajuan ekonomi mereka. Presiden Jokowi di Indonesia juga telah memerangi amaran rasuah dengan menghukum berat pemimpin-pemimpinnya yang korup. Indonesia pada satu ketika cukup sinonim dengan rasuah. Hari ini dilihat sebagai bersih dan makmur dan mulai menerima begitu banyak pelaburan asing. Bahkan pada yang akan datang dari Malaysia. Begitu juga halnya dengan rakan sejawat beliau seperti Rodrigo Duterte di Filipina dan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping. Sebagai rumusan, Dewan Melayu yakin dan percaya sekiranya YB Perdana Menteri lebih bertegas dalam membentuk rasuah dan terus komited untuk mengambil langkah-langkah yang lebih drastik dan punitif terhadap penjenayah rasuah, rakyat pasti akan berdiri teguh bersama-sama dengan beliau. Sekian, terima kasih.